Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Untuk hari ini aku ingin bersembang sedikit berkenaan dengan Starlink. Kita tahu sebelum ni kan banyaklah macam provider-provider yang menggunakan 5G broadband, 4G broadband begitu. Tetapi apa sebenarnya kelebihan serta kekurangan menggunakan Starlink? Aku tengok sebelum ni kan ramai orang yang mencaci ataupun menghina penggunaan Starlink router ini. Bukanlah router pun, ialah lebih kurang router, dan dia menggunakan direct satellite lah. Maksudnya di sini korang tidak memerlukan sebarang coverage daripada ground, iaitu contoh macam ada tower untuk connect kepada dia punya line begitu. Contohnya korang menggunakan fiber begitu, ataupun telco sedia ada, provider sedia ada yang ada di Malaysia ini. Kerana kita tahu harga daripada segi provider itu untuk menaikkan satu tiang di sesuatu kawasan itu akan mengambil jumlah yang tinggi, mungkin dalam sekitar 50,000, 100,000 untuk kontraktor bina satu tower di situ untuk jana semua coverage yang ada di kawasan itu. Tetapi Starlink ni dapat membantu dari segi kawasan pedalaman sekiranya sudah available di kawasan pedalaman tersebut, dan bolehlah guna dalam langganan servis, contoh RM220 per month untuk bulanan dia, dan seterusnya dapat 100 Mbps, dan juga hardware dia ni yang dia punya piring itu dalam harga sekitar RM2,300. So maksudnya di sini dengan harga serendah RM2,300 serta 220 bulanan itu, korang boleh bawa korang punya internet satelit itu di mana-mana saja seluruh Malaysia yang mempunyai coverage yang berkesesuaian lah. Lagipun yang aku tengok sekarang ni pun di Malaysia ni pun semakin banyak dorang update tempat-tempat yang pedalaman begitu. Jadi inisiatif daripada kerajaan sendiri membeli 40 unit Starlink itu di kawasan pedalaman untuk membantu sekolah-sekolah itu, bagi aku macam agak membantu, disebabkan untuk korang tunggu bahagian DNB begitu apa semua tu untuk pasang tower yang berdekatan ataupun tarik kabel optik, kabel fiber, kabel LAN internet apa semua tu pergi ke sesuatu sekolah itu akan mengambil masa yang lama, termasuklah perlu masuk dalam tender, perlu masuk sekian-sekian itu, barulah dapat dibina sebuah coverage yang dapat menampung kawasan, contoh macam ada line telco di kawasan itu. Jadi dengan bantuan Starlink ni dapat membantu sesebuah sekolah, sesebuah pedalaman begitu untuk menggunakan jaringan internet. Nah, bagi aku di sini macam benda ni sesuatu yang positif lah juga. Kita macam dia menguntungkan diri kita tetapi merugikan bahagian provider. Provider ni kan dia mau kontrak juga. Jadi bila ingin kontrak tu, dorang perlulah buat tower di sesuatu tempat itu. So bila buat tower itu yang menjadikan payment dorang tinggi untuk bina tower, adakan coverage, adakan line sekian-sekian begitu. Lagipun sekarang ni kawasan tertentu seperti kawasan bandar memang ada 5G, 4G begitu. Tetapi situasi dia bila di kawasan pedalaman, kawasan kampung-kampung gitu, kadang untuk mendapatkan line tu sangat-sangat susah. Macam situasi di kampung aku sendiri, kampung ni lah ayah mertua aku, Unify sendiri tu, untuk kita orang apply kawasan Melur, untuk apply kawasan Melur tu fiber, optik fiber itu mengambil masa dalam 2-3 tahun barulah ada demand untuk pasang Unify, dan akhirnya selepas 2-3 tahun tu baru dorang pacak tiang setiap tempat yang untuk dorang pasang Unify itu, dan bolehlah menggunakan Unify broadband begitu ataupun Unify fiber. Tapi beginilah situasi dia, sekiranya korang tidak berpindah dari satu tempat ke satu tempat, Starlink ni agak berbaloi. Tetapi kalau korang statik dan bila korang try untuk apply daripada service provider korang, dan daripada situ kalau korang dapat line ataupun coverage, nah jadi korang boleh teruskan dengan standard kepada Maxis Fiber ke Unify Fiber begitu contoh, ataupun menggunakan broadband sekiranya available di kawasan korang tu untuk menggunakan 5G. Tapi situasinya berbeza pula sekiranya korang berada di kawasan kampung begitu ataupun pedalaman yang memang kalau korang buka line pun, buka begini, dia tidak langsung detected line apa semua tu, internet kosong apa semua. Jadi agak sukar untuk mendapatkan line. So solusi dia adalah yang terbaik ialah untuk menggunakan Starlink. Kita tahu Starlink ni adalah satu orang kata apa, batu loncatan bagi sesuatu yang baru direct kepada satelit begitu. Tetapi juga di Malaysia ini ada satu company tu yang tengah
provide juga this kind of system di mana dia menggunakan satelit directly pergi ke ni lah, pergi kawasan tertentu untuk pancar lah pergi ke atas satelit macam Astro dulu-dulu lah menggunakan piring tu direct pergi satelit. Tapi ini dia punya model ini lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana kerana dia kecil. So sebagai contohnya di kawasan Kelantan ni lah, aku cek di Kelantan ni memang Starlink is currently available in your area. Maksudnya kawasan Kelantan ada sudah, dan ada beberapa tempat yang sudah ada Starlink. Jadi untuk cek tersebut korang boleh tengok di map sini macam aku tunjukkan begini. So adalah dia tunjukkan beberapa area yang available. Almost every places begini ada macam warna biru ni, ada line. Sebab ini aku cari yang bahagian-bahagian dekat saja. Termasuk macam contoh Australia begitu. Ini semua ni kalau tengok betul-betul ni dia cover seluruh Malaysia serta bahagian Sabah Sarawak. Sebab kita tahu situasi Sabah Sarawak terutamanya kawasan-kawasan pedalaman tu memang sangat sukar untuk mendapatkan internet. Jadi untuk dorang betul-betul pasang internet itu, pasang tower itu akan mengambil masa dan juga tender dan sekian-sekian, mengambil bertahun-tahun dan juga beratus ribu yang akan hilang. Jadi solusi dia ialah just menggunakan Starlink di kawasan yang tertentu. Starlink ya, gitu. So itu saja pada aku tentang pencerahan ataupun bagi aku kenapa Starlink ni agak berbaloi. Tapi untuk first trial ni bagi aku 220 tu agak mahal lagi lah. Tapi mungkin ada version kedua ataupun second provider. Second provider tu maksudnya adalah some company yang akan buat untuk follow style-style macam Starlink ini. Jadi mungkin diorang akan harga tu sekitar RM150 sebulan ke RM100 sebulan, itu tidak mustahil. Kita akan tunggu yang selanjutnya macam mana daripada provider-provider yang lain.